Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bersiaran lagi pada malam Isnin ini bersama dengan saya Zaidi Ismail, jurutera forensik kewangan anda. Seperti juga pada malam-malam sebelumnya, daripada Isnin hingga ke Jumaat, saya berkongsi dengan anda pengetahuan, tips, panduan, petua bagaimana untuk kita perbaiki kewangan, sama ada daripada sudut peribadi maupun daripada sudut perniagaan. Okay, so sama juga seperti malam sebelum ini, saya tidak berkesorangan. Okay, saya bersama dengan tetamu undangan saya, insyaAllah, yang mungkin hadir sebentar lagi. Jadi sebelum kita menjemput beliau masuk ke studio, saya nak minta tolong sikit. Tolong bagi thumbs up kalau dapat dengar suara saya dengan jelas, dapat dengar suara, dapat tengok video dengan jelas. Tolong bagi thumbs up, okay, supaya kita tahu anda dapat, tuan-tuan dan perempuan dapat dengar suara saya atau melihat saya dengan jelas. Tolong bagi thumbs up untuk bagi signal dekat saya bahawa semuanya okay. Boleh juga komen di ruangan komen, jelas dan sebagainya. Okay. So malam ni kita ada topik menarik yang ingin dikongsikan bersama dengan tuan-tuan dan perempuan, insyaAllah. Sementara kita tunggu jemputan kita untuk bersama dengan kita pada malam ni, ingin saya beritahu bahawa topik ni sangat-sangat penting, terutama bagi mereka yang ingin berniaga ataupun seorang usahawan, sama ada usahawan baru atau usahawan lama. Kenapa? Kerana ramai orang terlepas pandang dalam topik ni. Ramai orang dia nak berniaga ataupun memang dah berniaga sekalipun, tapi dia buat style cowboy lah, kan? Dia main langgar macam tu je lah, jadi boleh berniaga. Okay, so berniaga ni ada tertib dia. Okay, jadi malam ni saya jemput panel saya, seorang sifu yang amat saya hormati, terutama dari segi pensyarikatan. Okay, bersama beliau, dan kita harap kita dapat belajar sesuatu malam ni, insyaAllah. Kalau tak banyak, sedikit tentang pensyarikatan, terutama bagi mereka yang ingin memulakan usaha sebagai seorang usahawan, ataupun yang ingin menuju atau melangkah jauh dalam bidang keusahawanan. Topik ini sangat-sangat penting, okay? Kerana malam ini kita akan berbicara tentang strategi pensyarikatan. Apa pentingnya membentuk sebuah syarikat, apa benda yang perlu ada, yang perlu kita wujudkan dalam sebuah syarikat dan sebagainya. Jadi tolong bagi thumbs up bagi mereka yang dapat dengar dengan jelas FB pada malam ni. Okay, tolong komen sikit, semua jelas, everything, padu jelas. Okay, terima kasih Tuan Fauzi, terbaik. Alright, so saya tak nak buang masa dengan berceloteh. Baik kita menjemput beliau masuk ke dalam studio. Saya harap beliau telah bersedia. Hello, Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, malam ni kita Alhamdulillah. Tuan macam mana? Okey. Kita bersama dengan Tuan Abdul Basit daripada Beyond Success. Ramai mungkin kenal beliau, terutama dalam konteks pensyarikatan. Saya rasa dulu ketika nama beliau sedang naik, beliau lebih dikenali sebagai Abdul Basit My Documents, kalau tak silap saya. Yes. Okay, so macam mana Tuan dengan PKP? Alhamdulillah. Macam saya sihat, Alhamdulillah. Tiba-tiba tak bersih. Okay, dengan PKP kita sudah masuk minggu yang keempat, memasuki minggu keempat. Sepatutnya ikutkan esok last day lah PKP kita, sepatutnya. Dan disambunglah pula PKP yang ketiga. Dan maksudnya kita sudah hampir sebulan di rumah. Kalau tak silap saya, hampir 28 hari. Dan kita akan sambung lagi 2 minggu dan melengkapkan lagi kita punya cycle
minggu yang kelima dan keenam. Baik. Kalau tanya saya sepanjang PKP ni alhamdulillah saya sangat sibuk. So mengendalikan kelas. Orang lain tak tahu nak buat apa kat rumah, tapi tuan sibuk lah. Sibuk, serius. Daripada pagi sampai ke malam. Ini pun habis sesi ni nanti saya ada meeting lagi. Dengan meeting dengan orang dekat IPS pula. Itulah. Saya nak dapatkan slot tuan ni sikit punya seksa. Alhamdulillah tuan dapat bersama dengan kita pada malam ni. Yang ni lepas ni pun dah ada sesi lain pula pukul 10 ni. Wah, betul-betul dahsyat. Baik, terima kasih Tuan Zaidi menjemput untuk sesi bersama Urus Insan. Kita nak bantu insan-insan yang perlu uruskan dalam grup insyaAllah. Okey. Tuan, sebelum kita masuk tentang tajuk kita pada malam ni, which is strategi persyarikatan, nak minta tuan bagi mereka yang baru mengikuti lah, especially kan, mungkin ada yang masih kurang kenal dan sebagainya, nak cerita sikit tentang latar belakang kerjaya, macam mana mula, macam mana boleh berkecimpung dalam kerjaya bantu orang, untuk membina syarikat yang lebih maju, bersaing, berdaya saing dan sebagainya. Baik, ayat macam ayat SPM paper 2. Berdaya saing. Okey, terima kasih pertama sekali pada Tuan Zaidi, orang yang sangat saya hormati dalam bidang kewangan, terutamanya kewangan individu, yang mana beliau banyak membantu orang untuk menguruskan duit dengan betul dan tersusun. Okey. Dan pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada anda yang live bersama dengan saya. Boleh bantu tak share video ni? Bantu share video ni di wall anda masing-masing dan panggil lebih ramai kawan-kawan anda, kenalan-kenalan anda, sebab malam ni kita akan share topik yang sangat-sangat menarik dan mampu membawa anda ke dimensi baru dalam dunia perniagaan, insyaAllah. Okay, sebelum tu, nama saya Abdul Basir, merupakan chairman dalam Young Group of Companies, yang mana kita ada 6 syarikat, terlibat dalam event, dalam marketing, dalam kita ada auditor company, kita ada trading company, kita ada investment company dan beberapa lagi lah, saya pun tak ingat dah company yang ada. Dan alhamdulillah hari ini pada usia 30 tahun, alhamdulillah banyak kejayaan telah tercapai, memiliki lebih lah, adalah beberapa puluh property dan sebenarnya dah financial freedom. Tuan Zaidi, saya dah financial freedom. Kalau saya nak kerja pun saya boleh hidup dan duit yang ada pun dah banyak dah sebenarnya. Cuma apa yang saya buat sekarang okey, dia bukan lagi saya nak mengejar duit, tidak, tapi saya lebih bahagia dan seronok melihat orang lain gembira, melihat hidup orang lain berubah, melihat bisnes orang lain makin maju. Itu intention yang saya ada sekarang ni lah. Dan HQ kita dekat Ceras, Bandar Seri Permaisuri. Kita ada hampir 70 orang staff dan mereka ni tidak ada satu pun yang dibuang atau diberhentikan atau cuti tanpa gaji. Semuanya bergaji penuh sepanjang PKP. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya. Itulah introduction dia tu. Itulah daripada humble beginning, daripada mula dulu berniaga kecil-kecilan sampai dah memiliki sampai 6 syarikat sekarang, ada staff berpuluh. Even macam saya sendiri, staff saya pun double digit jugalah, tapi tak sampai puluh kan, baru belas-belas. So ini kalau sampai puluh-puluh tu kira macam alhamdulillah lah, kan, sangat berjaya. Okay, so mungkin dia boleh jadi inspirasi pada yang lain. Tapi saya nak tahu sikit tentang, sebab mula-mula tu masa berniaga pun banyak juga langgar delay kan. So macam mana boleh terbitnya idea untuk bantu orang, terutamanya untuk menyusun semula syarikat, okay? Dan apa pentingnya syarikat, sebab ramai orang dia kata, alah Makcik Kiah berniaga dekat tepi jalan pun tak payah pakai syarikat, boleh kat berniaga. Makcik Kiah juga yang glamour tuan. Okay, makcik senang lah, makcik senang. Dia berniaga ngerti jalan. Awak suka tu saya dengan dia update isu semasa Makcik Kiah kan. Sebenarnya sedap juga nama Makcik Kiah tu, tiba-tiba satu Malaysia kenal Makcik Kiah kan. Right, dia
kalau tanya saya kenapa nak kena berniaga sampai nak ada syarikat ni, dan Makcik Kiah berniaga tepi jalan pun dah cukup. Betul, cukup. Soalannya adalah sampai bila kita nak berniaga kat level yang sama, dan sampai bila kita nak kaya seorang diri. Dan persoalan yang perlu kita tanya adalah adakah bisnes tersebut boleh diwarisi? Sebab ramai orang yang tak tahu Makcik Kiah yang mega tu, okay, kalau dia meninggal, kalau dia enterprise, akaun dia akan beku. Anak dia tak dapat sesen pun daripada bisnes mak dia. Nak pula kalau Makcik Kiah ni orang tua, tak tahu hayat dia sampai bila. Itu nombor satu. Nombor dua, sampai bila kita nak berbisnes yang memang kita berniaga tu untuk nak sara hidup. Sebab ada orang kata, tak semua orang nak berniaga kaya. Ada orang sekadar cukup lah apa yang ada. Sekadar cukup tu, setiap definisi orang tak sama. Ada orang kata cukup, pada dia 3,000 dah cukup. Tapi bila berlaku masalah sekarang yang tak boleh berniaga langsung, tiba-tiba tak cukup. Sebab dia tak ada satu kunci ni, simpanan. Dia tak ada telaga perang. Dia tidak ada cash reserve yang akan membantu dia ketika susah. Dan hari ni kesusahan itu terbukti. Memang ada. Siapa yang, dia kalau tanya saya lah Tuan Zaidi, pensyarikatan ni benda apa? Syarikat, kalau tanya saya, pensyarikatan ni adalah ilmu memandu. Kalau nak bawa kereta, kita kena belajar ilmu memandu kereta supaya naik bukit tak gelosor. Itu satu. Yang kedua, kalau bawa kereta tu, paling bahaya naik bukit lah kalau kita bawa kereta dulu ilmu memandu ni. Yang kedua, tak mati kat jalan. Kalau naik kereta disebut sebagai ilmu memandu. So, kereta itu adalah kenderaan. Okay. Jadi kalau dalam bersyarikat, syarikat itu kereta. Ilmu memandu syarikat itu adalah pensyarikatan. Macam mana nak drive syarikat tu? Macam mana nak bawa syarikat tu pergi lebih jauh? Macam mana nak tinggalkan legasi? Macam mana nak kembangkan? Itulah segala makna ini berkaitan perjalanan bisnes kita yang melibatkan syarikat, maka itulah pensyarikatan. Terus sedikit. Baru ni tengok komen. Tak berapa nak ada ni. Kita tengok komen berapa ramai dah sama kita. Okay. So apa, ada ramai yang berkata bahawa alah kalau boleh buat sale, kalau boleh jual barang tu kira dah berniaga lah tu kan. Nak buat syarikat-syarikat ni nak buat apa kan? Putus kan? Kalau tuan? Lain putus. Boleh dengar suara saya? Suara dengar, video tak dengar. Video tak nampak? Putus. Putus-putus. Suara saya jelas ke? Tuan pun saya tak nampak, dia macam putus-putus sikit. Kalau tengok saya punya lain, insyaAllah saya okey ni. Saya test lagi. Kalau tak bagi tuan pula lah. Saya balik ke rumah. Ni tak tahulah sama ada talian internet ke atau apa ni. Sebab kalau tengok line saya pun laju kan ni. Dekat 50 megabit. Line masing-masing kan. Tapi mungkin terlalu ramai pengguna internet sekarang ni. Takut dia jadi macam ni lah. Kan. InsyaAllah. Boleh. Line mana line. Masuk line. Kita teruskan kita terus cakap. Okey, tapi tuan boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh. Saya boleh dengar suara dengan jelas. Okey. So, tak apa. Kalau ada sangkut-sangkut tu, saya cuba ulang baliklah bagi mereka yang mungkin kurang pendengaran ke ataupun sangkut-sangkut kan. Saya bertanya tadi. Saya tanya kalau ada orang berpendapat bahawa kalau dah tahu buat jualan, boleh buat sale, boleh jual barang, bagi dia dah cukup, kenapa pula nak perlu syarikat? So apa sebenarnya kelebihan syarikat ni? Okey, baik. Kejap tuan, saya nak try menggunakan telefon pula sebagai alternatif kepada sesi kita pada malam ini sekejap tuan. Saya cuba menggunakan telefon pula.
Kita gunakan telefon pula. Sekejap. Backup plan. Okay. Right. Test. Wah, kita terputus. Tuan Basit. Kita tunggu sebentar. Tengok sama ada Tuan Basit dapat join kita semula atau tidak. Dapat Tuan? Dapat. Tapi terbalik lah Tuan. Terbalik sekejap Saya adjust. Dia terbalik. Benda boleh adjust Tuan. Sekejap Alright. Kejap. Alright. Salah setting pula. Alright. Okey ke? Dia terbalik atas bawah. Terbalik atas bawah. Alright. Wah. Okey. Habis pusing-pusing. Allah Akbar. Okey, tapi tadi tertekan suara kot. Suara tu tak dengar. Mungkin tadi termute ke apa ke. Tak dengar pula suaranya. Suara. Masih lagi kuat tak dengar suara. Tadi takut masa pusing-pusing tu dia tertekan apa-apa takut. Okey, sabar. Harap yang lain boleh sabarlah. Ya, masalah teknikal macam ni kita kadang tak boleh nak apa. Kita tak boleh nak tahu kan. Okey. Kita cuba masuk semula. Assalamualaikum tuan. Masih suaranya masih tak dengar. Hello tuan. Hello. Hello, Assalamualaikum. Suaranya tak ada. Suaranya tak ada. Takut tadi masa pusing-pusing tu tertekan mic dan sebagainya. Masa mula-mula tadi okey. Masa tengah pusing tu tiba-tiba hilang suara. Allah. Hello? Masih tak boleh? Mungkin tuan kena keluar semula. Mungkin tuan kena keluar lepas tu join balik kot.
Kita masih menunggu Tuan Basit. Tadi ada masalah teknikal. Suara ni tidak kedengaran. Mula-mula okey, lepas tu hello Tuan. Allahu Akbar, masih tak ada suara. Allah. Tak ada, butang unmute sebelah saya memang tak ada. So ni di pihak Tuan Basit. Saya dekat sini saya tengok memang tak ada butang unmute. Sebab yang anda semua boleh dengar kan suara saya kan? So kalau boleh dengar suara saya maknanya sebelah saya okey. So sekarang ni masalahnya bila Tuan Basit join, mula-mula tadi okey. Lepas dia pusing dia punya handphone tu, tak tahu mungkin dia tertekan apa tak. Suara dia tak keluar. Tapi dia boleh dengar saya. Nak dapat Tuan Basit ni bukannya senang. Bila dah dapat pula nak berkongsi yang macam ni, dia adalah cabaran-cabaran lain pula kan. Itulah. Okey. So bagi mereka yang mengikuti live ni, okay, sementara kita menunggu Tuan Basit, harap-harap beliau boleh join kita balik. Boleh kemukakan soalan siap-siap di ruangan komen. Okay, sementara kita tunggu Tuan Basit untuk join kita. So mungkin boleh tulis di ruangan komen soalan berkaitan dengan pensyarikatan. InsyaAllah kalau kita tak dapat bersama dengan Tuan Basit malam ni, macam saya, macam mana pun terpaksa juga saya teruskan juga. So tak apa, tulis saja soalan di ruangan komen, insyaAllah saya akan cuba jawab. Dan sementara tu bagi mereka yang ingin mendapatkan buku forensik kewangan ni secara percuma, seperti malam-malam sebelum ni, tolong share, tolong tag, tolong komen di ruangan komen, and then screenshot dan letak di ruangan komen. Screenshot anda, nanti admin saya akan pilih. Hello Tuan. Hello. Hello Tuan Basit. Assalamualaikum. Beliau masih lagi dapat menghadapi kesukaran. Allah. Okey, bagi mereka yang baru mengikuti siaran kita ni, saya bersama dengan tetamu saya, Tuan Abdul Basit daripada Beyond Success. Beliau merupakan boleh dikatakan guru pensyarikatan. Ada suara tak Tuan? Okey, ada suara. Alhamdulillah, ya Allah seksanya lah. Kenapa tu? Saya pun tak pasti apa sebab dia. Apa yang menyebabkan jadi macam tu, tapi alhamdulillah kita berjaya workoutkan benda tu. Okey. Baik. Right, mari kita teruskan Tuan. Ya Allah. Allah. Aduh. Ujian. Sama macam PKP lah ujian. Dia biasalah, nak berjaya ni bukan senang. Ya, tepat sekali. Ini baru ujian kecil. Betul. Allah. Itulah. Jom kita sambung Tuan. Boleh lagi ke? Okey. Maaf Tuan, saya Allah, kenapa keluar?
Halo tuan. Masuk semula. Ah. Terseksa lah nak belajar pun. Okey, saya ada satu cadangan sebab saya ada mengalami masalah sama dengan tetamu saya sebelum ni. So cadangan saya lah sebab line tu takut berat. So kita off kamera, kita dengar suara je. Pun okey, at least kurang-kurangnya tak terganggu. Baik. Tapi rasa lain dah okey ke sekarang? Masih lain okey. Kita teruskan je. Okey. So kalau macam tu ialah tak nak buang masa, macam saya nyatakan tadilah kan, ada orang dia rasa bila dia dah boleh buat sale, bila dah ada jualan masuk, dia kata kenapa nak ada syarikat lagi kan, dah boleh buat sale ni kira dah ada bisnes dah kiranya. Betul. Betul tuan? Teruskan soalan. Tak. Apa pendapat tuan tentang komen macam tu macam mana? Baik. Dia komen tentang buat apa lagi nak ada syarikat, dah ada bisnes, betul? Bagi dia dah ada bisnes lah sebab dah ada sale. Baik. Ada syarikat tak sama dengan ada sale. Ada sale belum tentu ada syarikat. Tapi ada syarikat pun belum tentu ada sale. So, betul. Sale adalah duit masuk. Sale itu minyak. Syarikat itu kereta. Sale yang ada belum tentu dia boleh selamat sebab kereta ni ada masa dia rosak, ada masa dia tersadai. Sama juga bisnes. Kalau sale tu semata-mata sale, okey, sampai satu masa kita nak tukar. Tukar apa? Upgrade bisnes kita, nak dapat bantuan, nak dapat dana, okey, nak buat loan, nak beli property. Dia akan sampai satu masa bisnes kita akan ada tempoh matang. Dan kalau semata-mata duit yang dikumpul, boleh, tak salah. Cuma berapa lama nak kena kumpul? Katalah kita kumpul dapat simpan sebulan 10,000. So nak kumpul bagi cukup 300,000 tu, mana kata perlukan 30 bulan. Tapi kalau kita buat bisnes yang ada syarikat, kalau boleh untung 10,000 tu, cukup 30,000, kita dah boleh apply 300,000 loan. Kenapa nak tunggu 30 bulan kalau 3 bulan boleh dapat? Itu maksudnya. Dia tak salah buat sale semata-mata, tapi ada syarikat membantu kita melaju dan mempercepatkan lagi kadar perkembangan. Baik tuan. Baik. So kalau kita boleh ringkaskan, sebab saya pun tak nak ambil masa Tuan Basit, tadi pun kita dah ada masalah. Apa kesilapan yang owner syarikat selalu buat? Ataupun owner bisnes selalu buat lah, selain daripada kadang-kadang tak ada syarikat tu satu hal lah. Kan, dia ingat enterprise tu syarikat. Enterprise dengan syarikat tu berbeza. Betul. So, apa kesilapan yang common mistake yang business owner selalu buat? Merasa diri pandai tuan. Okay. Merasa diri dah pandai, dah rasa diri dah bagus, dah rasa diri dah power sangat. Dan bila PKP ni datang, bila badai COVID ni datang, baru kau sedar yang diri kau tu bodoh nak mampus. Yang online tak reti. Ni bukan anda, tak. Anda yang tengah menonton ni, okey. Ni saya cerita dekat Uganda ni. Betul. Dia cerita orang dekat Uganda ni kan. Barulah sedar yang bila kena kurung, tak boleh keluar, tak boleh bisnes waktu PKP ni, baru sedar yang syarikat tu Asia pun boleh lingkup. Nak bagi tahu kalau Asia pun boleh lingkup, yang kita tak ada ilmu ni, chances nak lingkup sangat tinggi. Waktu ni baru sedar. Kesilapan berbisnes sebenarnya adalah bila you rasa you dah pandai sangat buat bisnes. Baru tahu waktu ni tak reti online. Baru tahu waktu ni boleh buat delivery. Baru tahu waktu ni pentingnya bisnes digitalkan. Tak reti itu, tak reti ni. Kalau tak memberi alasan tak reti tu, membuatkan duit ataupun wang masuk dalam akaun kita bertambah, teruskan memberi alasan tak tahu. Dan hari ini kalau tanya saya tadi, memang kesilapan terbesar saya sendiri waktu saya lingkup 2014, kerugian jutaan ringgit adalah sebab saya rasa saya dah pandai. Maklumlah, pelajar ijazah, pelajar universiti. Jadi cuma saya tak buatlah status dekat Twitter, kalau tak viral lah tu. Saya tak buat status, cuma saya merasakan apa lagi aku tak reti. Aku ambil ijazah pengurusan bisnes kot. Apa lagi bab pengurusan aku tak tahu? Oh yes.
Bila saya dah rasa pandai, rasa tahu, rasa hebat, saya sudah melangkah satu pintu kegagalan. Sebenarnya bukan satu langkah, dah masuk pun pintu kegagalan tu. Saya lingkup 2014 sebab rasa pandai, rasa tahu, rasa macam apa lagi aku tak reti. Nah, sekarang bila mana kalau ada guru, guru tak boleh ajar kita. Kalau ada anak, pesan pada kita, ayah buat bisnes online. Kita tak nak dengar cakap anak kita. Kalau ada orang pernah pesan sebelum ini, pergi belajar bisnes, kita tak nak pergi belajar. Maka waktu ini, kata-kata dan pandangan serta idea mereka kita tak nak dengar. Waktu ini, kehidupan pula yang ajar kita. So dengan apa? Dengan tapi Irfan. Tak, teruskan. So bila kehidupan ajar kita dengan apa? Dengan waktu ni lah tak boleh berniaga, waktu ni tak boleh buka kedai. Sebenarnya kalau tanya saya lah tuan, kita selalu mengira nasi yang tumpah, kita lupa rezeki yang melimpah. Betul. Tu kata-kata hikmah tu. Dan sebenarnya banyak rezeki melimpah. Waktu badai COVID-19 ni, ada kawan saya buat jutaan ringgit. Berjuta. Dia boleh buat walaupun duduk kat rumah. Kenapa? Sebab membezakan yang tonton ni dengan mereka yang buat berjuta tu adalah ilmu. Yang buat berjuta tu mereka tahu nak buat ilmu berjuta walaupun duduk kat rumah. Kita sebab selamanya rasa pandai dan rasa hebat sangat, sekarang terkurung kat rumah baru tahu yang ilmu kita memang takat ni je. Dia tak boleh pergi lagi dah. Kehidupan ajar kita dengan kita duduk kat rumah mampu tidak kita buat duit. Sebenarnya banyak rezeki melimpah. Silakan tuan. Okay. Tapi ada juga yang berpandangan macam ni. Dia nak belajar. Dia nak cari dengan kata lain macam topik kita malam ni lah, dia nak cari ilmu pensyarikatan tu. Tapi kadang-kadang apa yang dia lihat di keliling dia apa kata macam lebih sudu daripada kuah. Contohnya dia nak belajar tak kisah daripada individu tertentu ke, daripada syarikat lain ke, daripada program ke kan. Kadang-kadang banyak program dekat luar sana. Even kerajaan pun ada bagi program terutama untuk IKS dan sebagainya. Tapi bila dia tengok orang yang mengajar ni, sebenarnya dia tak buat bisnes pun. Kan? Macam lebih kurang macam ni lah. Macam kita masa di college, katalah ambil business studies. Di college ambil business studies. Tapi pensyarah kita yang mengajar business studies tu, dia sendiri pun tak pernah buat bisnes. So bila berlakunya kadang senario macam tu, okay, macam tuan for example, okay, tuan ada 6 buah syarikat, okay, ada lebih 70 pekerja, berada dalam berbagai industri. Okay, kalau tuan keluar dan mengajar orang boleh pinpoint kata, bolehlah dengar cakap dia sikit sebab dia sendiri pun pernah menjalankan bisnes dia pun berjuta ringgit. Kalau dicerita pasal pekerja, dia ada pekerja. Kalau dicerita pasal sistem, dia ada sistem sebagai contoh. Tapi ramai yang dekat luar sana kan tak jumpa guru dia yang sebenar. Antara isu ni adalah dia kadang-kadang guru pun terlebih sudu daripada kuah. Kan, contoh. Saya tak cerita pasal orang lain, saya cerita pasal saya. Kan, nak belajar tentang kewangan, tapi dia nak belajar dengan orang yang mungkin hanya tahu jual produk. Contoh kan, kewangan ni sendiri pun kucak-kacir lah. Dan dia sendiri pun mengharapkan jualan tu untuk dapatkan kelebihan bagi kewangan dia. Tapi dia sendiri nak ajar orang cara macam mana nak menguruskan kewangan yang baik. Saya jumpa banyak accountant sebagai contoh. Kan, dia boleh urus duit syarikat berjuta ringgit. Tapi dari segi peribadi, dia punya kewangan peribadi ke laut. Kan, contoh. Jadi bagi usahawan ni, kadang bagi usahawan, bagi orang berniaga ni, macam mana tuan dia nak cari guru yang sepadan lah dengan kata lain kalau nak belajar ilmu pensyarikatan? Baik, soalan yang bijak sana, bijak sini dan bijak di mana-mana. Itulah Tuan Zaidi kita. Soalan ni memang tuju untuk semua guru-guru yang ada kat Malaysia lah. Saya tak memasukkan sesiapa lah, ini contoh. Faham. Dia begini, sebenarnya dalam memilih guru, dia ada 2 jenis guru. Pertama, dia ada guru dipanggil guru sukatan. Guru sukatan ni apa? Adalah guru yang mengajar dari segi theoretical. Guru yang mengajar dari segi structure. Guru yang mengajar dari segi step. Dia tahu step by step. Kalau kata sukatan ni, kan sukat,
Kalau ilmu dekat universiti tu adalah ilmu sukatan lah. Pesyarah, ada profesor in management. Itu namanya ilmu sukatan. Alright. Kedua, dia ada guru ilmu dapatan. Guru ilmu dapatan ni macam mana? Ilmu dapatan ni adalah ilmu daripada pengalaman. Dia buat sendiri, dia jatuh sendiri. Kalau dia orang nak ajar skill, dia sendiri tahu buat skill sebab dia sendiri adalah daripada tak reti sampai pandai-pandainya. Jadi guru dapatan ni adalah daripada pengalaman. Baik. Apa jadi adalah saya dulu waktu habis universiti, saya adalah orang yang begitu lantang menentang sistem universiti. Saya adalah orang yang ketika dahulu mengatakan buang masa masuk universiti. Saya. Dan saya menghentam gila-gila universiti saya sehingga saya di-ban oleh universiti saya sendiri. Universiti mana? Wallahu alam. Tapi saya adalah anak muda yang lantang kata, pensyarah ajar pasal bisnes, dia sendiri tak bisnes. Itulah yang saya laung-laungkan dan saya menghentam pensyarah-pensyarah saya. Nah, satu perkara menarik adalah ketika saya buat bisnes, naik mencanak dan 2014 saya jatuh menjunam. Terjunan 360, zoom jatuh terus ke bawah. Habis segala-galanya. Waktu itu baru saya sedar rupa-rupanya dalam bisnes dia perlukan dua area. Ilmu sukatan dengan ilmu dapatan dia perlu bergabung sebab ilmu dapatan banyaknya mengajar tentang operasi, tentang jualan, tentang pemasaran sebab dia kena hands on. Tapi dalam menguruskan, saya ulang, dalam menguruskan bisnes, dalam menguruskan syarikat, HR-nya, strateginya, dari segi account-nya, dari segi kewangannya, benda ni perlukan sukatan. Sebab itulah tengok balik pensyarah-pensyarah universiti sebenarnya melahirkan pekerja-pekerja yang menguruskan syarikat, bukan yang memulakan syarikat. Jadi kekuatan kita memulakan, tapi syarikat kita tak akan berkembang sehinggalah masuknya orang-orang yang menguruskan. Masuk atau adanya kita memiliki ilmu-ilmu sukatan. Waktu itulah baru saya sedar yang kesilapan saya mengambil ilmu dapatan semata-mata, lupa mengambil ilmu sukatan sebagai pelengkap. Ilmu buat duit dengan ilmu urus duit. Attack mode dengan defend mode. Dua ni kena sekali. Jadi kalau tanya saya, guru yang terbaik adalah mereka yang ada ilmu dapatannya pada masa yang sama boleh mengajar dan berstruktur dan ada step by step. Sebab ada orang yang saya jumpa, dia pengalaman 40 tahun. Tapi bila saya tanya dengan dia, saya nak belajar dengan dia, dia kata apa? Baik, aku tak pandai ajar kau. Kalau kau nak, kau ikut aku. Aku tak reti nak ajar dan kau faham-faham sendirilah. Dia bagus dalam pengalaman, tapi dia tak pandai mengajar dari segi sukatannya, strukturnya. Jadi kemampuan guru yang bagus, yang betul adalah mereka yang ada gabungan dapatan dan mampu mengajar dalam keadaan berstruktur. Jadi gabungan inilah yang membuatkan kita sebenarnya mempercepatkan proses kejayaan itu. So, di sebenarnya tidak ada guru yang betul atau salah kat luar sana. Okey, yang ada adalah kita. Sama ada kita faham atau kita salah faham. Kalau kita belajar dengan guru yang betul pun, yang ada pengalaman pun, kalau kita salah faham, tetap result-nya kosong. Dan kalau bukan guru yang salah. Betul. Yes. Betul, saya setuju. Okey. So, ini apa soalan terakhir daripada saya sebelum kita pergi ke soalan-soalan yang bakal ditanyalah sebab tuan pun masa terhad ada dengan saya pun tak sampai pukul 10, 9.50 dan nak gerak dah ni. Okey. So saya nak tanya satu soalan. Okey. Apa sebenarnya bukan kepentingan lah. Apa sebenarnya kelebihan kalau memiliki sebuah syarikat berbanding dengan kalau kita maintain je enterprise, bagi contoh. Baik. Nak buat enterprise, nak buat Sdn Bhd. Apa kelebihan lah? Kalau tanya saya, bila Sdn Bhd ni, dia ada audit. Dan bila Sdn Bhd ni, dia ada saham. Jadi bila ada saham, saya boleh berikan saham itu kepada pekerja-pekerja saya. Dan saham saya bernilai. Enterprise tak ada saham. Enterprise tidak boleh diwarisi. Enterprise kalau owner meninggal, syarikat turut meninggal sekali. Dia tak boleh carry forward. Dan sebagai syarikat, saya mendapat banyak facility bank. Sangat banyak. Yang membolehkan saya membeli berpuluh hartanah. Jadi kalau enterprise, bank agak susah nak beri, melainkan cash dalam enterprise itu banyak,
dan enterprise itu bayar cukai baru boleh dapat. Dan dia berbalik-balik kelebihan syarikat atau kemudian Sdn Bhd. Enterprise dengan Sdn Bhd dia beginilah. Kalau tadi saya suka membawa analogi. Enterprise itu umpama sebuah basikal, Sdn Bhd itu adalah kereta. Kalau kita naik kereta, kita boleh naik ramai dan kita boleh jalan jauh. Betul, Sdn Bhd itu kereta ada tol, ada parking, ada minyak, kos yang kena bayar. Basikal tak ada kos kena bayar. Enterprise daftar sekali je, sama juga basikal. Beli sekali je, ada tol, tak ada. Ada minyak, tak ada. Ada insurans, tak ada. Ada road tax, tak ada. Tapi kalau sekali aksiden mati, ya. Satu lagi, saya dah tambah tuan. Basikal kayu seorang-seorang penat. Betul, tepat sekali. Bijak sana, bijak sini dan bijak di mana-mana. Okey. So kita buka gelanggang kepada soalan. Okay, so saya kena letak timing betul-betul ni sebab nanti kan terlebih waktu pula. Okay, so kita mula dengan soalan pertama. Bagi mereka yang ada soalan tentang pensyarikatan, tolong tulis di ruangan komen. So boleh tanya sesuai, boleh tanya soalan yang bersesuaian dengan pensyarikatan. Okay, jangan tanya soalan tentang sale ke, soalan macam marketing ke kan. Bukannya tak boleh tanya, tapi tak sesuai dengan tajuk kita lah. Malam-malam lain nanti ada kita cerita pasal marketing, sale dan sebagainya. Kita nak cerita pasal pensyarikatan sekarang ni. Boleh. Okay. Soalan kan? Alright, sekejap. Saya nak keluarkan kat sini. Okay. Tuan boleh nampak kan? Boleh nampak soalan dia? Cik Not Islina dia bertanya. Baik. Dia kata, Tuan Basit, sale berapa sebulan sesuai convert daripada enterprise ke syarikat? Sebab dengar persyarikatan banyak belanja dari segi kos audit dan sebagainya. So berapa dia nak buat sale berapa ni baru kira boleh lah kalau nak convert ke Sdn Bhd? Ada 3 signal. 3 signal kau. Ada 3 signal bila mana enterprise kita nak berpindah ke Sdn Bhd. Signal pertama, jualan melebihi 50,000. Signal pertama, sebulan. Kenapa? Biasanya kalau jualan 50,000, boleh dapat untung bersih anggaran 10,000. Kalau sebulan 10,000, kita anggaplah setahun 100,000. Untung bersih Makna kata, signal pertama jualan 50,000. Signal kedua, untung 100,000. Baik. Kalau untung 100,000, enterprise dia punya tax boleh pergi sampai 25,000. Kalau Sdn Bhd, kita ada banyak benefit sehingga kan 25,000 itu berbaloi sehingga tak perlu kena bayar. Sebab apa? Dia ada benefit director, dia ada allowance director. Jadi duit itu daripada kita membayar kepada LHDN yang 25,000 untung 100,000 tu adalah lebih baik kita daftar syarikat dan kos 25,000 tu sebenarnya berapa kos dalam Sdn Bhd ni anggaran kasar dalam 10,000. Jadi still ada 15,000 lagi. Jadi 5,000 tu daripada kita bayar LHDN adalah lebih baik kita gunakan untuk keperluan syarikat. Tak berbaloi kita untung 100,000 tapi 25,000 kita habis dekat LHDN. Kalau nak kata, saya tak kena pun bayar LHDN, jangan sampai LHDN ketuk itu dan tanya, Assalamualaikum, boleh kami check account? Itu lagi satu pitfall ataupun lubang hitam yang ramai orang tak perasan. Dia nak lari-lari daripada LHDN, sekali bila dah terkena, terus terlentang. Yep. Okay? Kalau syarikat, Sdn Bhd boleh adjust. Trust me, banyak gila boleh adjust. Enterprise sangat sedikit nak adjustment dia. Sebab tu saya bagi signal dia pertama adalah jualan atas 50,000. Kalau bawah saya tak sarankan sebab biasanya kalau bawah untung dia tak sangat. Kedua, untung atas 100,000 setahun. Sale 50,000 sebulan. Signal ketiga. Signal ketiga kalau memang daripada awal lagi kita dah aim, kita nak ada banyak cawangan, nak besarkan syarikat. Sebab saya bangunkan Beyond Success Sdn Bhd ketika jualan saya bawah 10,000 pun. Saya tu daftar Sdn Bhd. Sebab apa?
Sebab saya memang aim syarikat ini akan besar gila dan saya akan ada banyak cawangan. Jadi bila saya jelas dengan saya punya plan, maka saya tak teragak-agak untuk buka Sedia Berhad. Jadi 3 signal bila sesuai untuk buka syarikat Sedia Berhad. Tapi kalau belum bersedia, belum lagi ada sale banyak tu, then bukan tak boleh buat, tapi tangguhkan dahulu. Silakan Tuan, the next question. Okey, terbaik Tuan jawapan. Okey, ni soalan seterusnya daripada Tuan Syah Darwin. Tuan Syah Darwin bertanya, Tuan, sekarang SSM dah benarkan untuk buka syarikat cuma seorang penama sebagai ahli lembaga pengarah. Ada kebaikan tak dengan cara begini atau lebih sesuai dengan cara mempunyai 2, 3, 4, 5 ahli pengarah dan sebagainya? Baik. Memiliki satu kepala dengan memiliki 3 kepala. Mana lebih elok? Dalam mengendalikan sebuah syarikat, kalau you rasa kepala you dah cukup bagus, otak you dah cukup bagus, then you run seorang diri dulu. Then along the process dalam 4-5 tahun, then you dah run sendiri, baru you nak bawa masuk pekerja you sebagai shareholder atau you nak bawa masuk orang lain sebagai shareholder, sebagai director, terpulang. Tapi saya sendiri, mula-mula memang saya terus bawa partner, 3 orang terus. Kenapa? Sebab saya tahu kekuatan saya dekat mana, kelemahan saya dekat mana. Sebab saya tahu dalam bisnes, saya perlu cari orang yang melengkapi saya, bukan orang yang sama macam saya. Satu buah enjin takkan sama dengan 3 buah enjin yang menggerakkan syarikat. Seorang diri, satu kepala dengan 3 orang takkan sama dia punya kapasiti. Jadi salah ke? Tidak ada benda yang salah dalam bisnes, yang ada cuma salah faham. Jadi kalau Tuan kata nak buat seorang diri dulu, saya tak ada partner lah. Go on. Saya menggunakan partner sebagai jalan. Kenapa? Sebab bila ada partner, saya tahu kekuatan saya dekat mana, saya tahu kekuatan partner saya dekat mana. Jadi kenapa perlu bersaing kalau boleh melengkapi? Sebab saya yakin dan percaya, nak laju pergi seorang, nak jauh pergi bersama-sama. Saya rasa kat sini keyword dia adalah melengkapi. Sebab ramai orang kalau dia buka bisnes, kalau dia nak cari partner, dia cari yang satu kepala yang sama macam dia. So dia sepatutnya kita tak mesti kena cari yang satu kepala dengan kita. Tapi kita cari yang sama visi, sama matlamat, tapi saling melengkapi. Betul kan? Okay. So bagi mereka yang ada soalan lagi, sila kemukakan dekat bawah. Okay. And then kita sama-sama belajar sesuatu daripada soalan-soalan yang bakal ditanya ni. Okay. Jangan segan silu, ni masa anda tanya banyak soalan. Okay. Boleh. So soalan ni mungkin cetusan idea. Cik Faiz Fuad bertanya, Tuan ada buku? Ada. Tu dia ada. Ada, saya ada 101 tips pengurusan bisnes dengan buku 6 roda pengurusan bisnes. Okay, so nanti saya dapatkan mungkin saya dapatkan link daripada Tuan boleh PM saja dekat page Beyond Success atau dekat IG Beyond Success, atau boleh PM saja dekat Abdul Basit atau page Abdul Basit, akan ada contact number yang akan diberikan. Okay, so cari aja keyword, saya rasa cari aja keyword Beyond Success. Nama scroll bawah tu keluar. So cari keyword berikut Beyond Success ataupun Tuan Abdul Basit. Yes. InsyaAllah nanti jumpalah. Okay, bagi mereka yang ingin mendapatkan buku dan sebagainya. Sebab kita punya tujuan ni bukan nak promote kan, bukan nak promote kita. Kita nak share ilmu yang ada. InsyaAllah bagi kebaikan bersamalah. Boleh. Okay. Alright, soalan seterusnya daripada Chief Faiz juga bertanya. Baguslah Chief Faiz ni. Apakah nasihat persediaan patut dibuat untuk bermula dalam sebuah bisnes? Dia kata basic nak buat bisnes ni macam mana? Ada 3 bila kita nak buat bisnes. Nombor 1, kena ada guru. Kalau you buat bisnes tak ada guru, tu namanya sembang kerbau boleh terbang. Memang kita dah tempah maut awal-awal, dah gali kubur sendiri, ditanam sebelum tertanam. Sebab kalau buat bisnes tanpa guru, kita akan buat pandai. Okay, so kena ada guru dulu. Guru yang sudah terbukti berjaya dan sudah terbukti sudah atau pernah diuji. Itu kunci dia.
cari guru yang sudah terbukti berjaya dan mereka ini adalah pernah diuji. Jadi mereka ada jawapan kepada apa yang perlu buat dan apa yang jangan buat. Sebab yang jangan buat ni datang daripada orang yang pernah gagal dan pernah rugi. Cari guru yang pernah diuji. Mereka ini pernah rugi. Okay. Nombor 2, dah ada guru. Nombor 2, kena ada ilmu. Right? Persediaan, kena ada ilmu. Sebab daripada guru lah datangnya ilmu. Okay. Ilmu yang macam mana? Ilmu yang melibatkan sukatan dalam bisnes dan dapatan dalam bisnes. Apa step, structure dan apa pengalaman jangan buat, jangan apa yang perlu dielak. Terutamanya ketika PKP ni. Okay. Tips sekarang ini, apa dia? Kuasai 2 perkara. Kuasai 2 perkara ni lah. Kalau dalam waktu PKP ni 2 benda Kalau you nak start sekarang ini, 2 benda ni you kena kuasai. Ini untuk tips nombor 3 lah. Apa dia? Skill, 2 skill yang you kena kuasai. Pertama, kuasai highway digital. Highway digital ni macam mana? Kuasai segala laluan-laluan digital. Maksudnya apa? Kalau dulu orang nak pergi atau nak berbelanja, mereka akan cari kedai yang tepi jalan. Kedai yang lokasinya cantik, lokasinya bagus, senang parking. Itu dulu. Sekarang, the new norm ataupun behavior baru manusia. Mereka akan mencari segala-galanya telefon atau di laptop. Jadi kita kena kuasai highway digital. Kita perlu ada di Facebook, ada di website, ada di Twitter, ada di Instagram, ada di TikTok. Tak kisahlah. Yang penting kuasai highway digital. Nombor 2, skill yang anda kena kuasai selepas memiliki guru, ada ilmu dan skill yang perlu dikuasai sekarang ini adalah logistik channel. Di mana barang kita boleh didapati dengan mudah di mana saluran-saluran yang mudah pelanggan temui. Dia bukan sahaja ada runner, ada delivery man, dia juga ada agent dan stokis yang mana barang itu senang sampai. Jadi perlu faham logistik channel di mana barang kita mudah sampai kepada pelanggan. So kuasai 2 benda ni skill yang sangat perlu, highway digital dan logistik channel. Macam mana barang itu sampai kepada pelanggan. So itulah persediaan untuk era badai COVID-19. InsyaAllah. InsyaAllah. Terbaik Tuan. Okey, saya nak tanya satu soalan pendapat Tuan. Boleh? Selepas post-COVID, bagaimana Tuan melihat struktur syarikat ataupun struktur pensyarikatan ni secara umum selepas berlakunya COVID ni? Sebab banyak syarikat yang lepas ni akan mengalami sangat-sangat getih lah. Okey, sementara sekarang ni mungkin ada bantuan dari segi kerajaan, mungkin ada bantuan stimulus dan sebagainya. Tapi itu cuma orang kata apa, shot in the arm. Kan? Dia cuma bagi steroid, contoh. Okey, tapi 6 bulan selepas tu, setahun selepas tu, sebab behavior manusia dah berubah. Betul. Kita dah tahu dalam sekarang ni, dalam tempoh PKP ni pun, kita punya behavior, kita punya tabiat ni macam diajar ke arah dimensi baru selepas COVID, kan? Lebih online dan sebagainya. So macam ni Tuan melihat struktur pensyarikatan ataupun bisnes sendiri secara umum selepas COVID ni? Baik, mengikut data yang dikeluarkan oleh JP Morgan mengatakan bahawa peak kita sekarang dalam mengharungi badai COVID-19 adalah April. Jadi selepas badai COVID-19 dia akan mula merudum selepas raya, iaitu dijangkakan PKP Malaysia sampai PKP 5, iaitu kalau raya 24/5, maka akhirnya PKP memang confirm lepas raya sebab kerajaan takkan bagi orang balik sebelum raya sebab dia akan menyebarkan bagi. Right. Dengar baik-baik. Dalam surat yang dikeluarkan oleh Bank Negara kepada bank-bank yang ada kat Malaysia, meminta bank-bank memberikan moratorium 6 bulan kepada semua peminjam-peminjam. Dalam surat tersebut menyatakan bahawasanya ada kemungkinan di-extend sampai Disember, which is bukan 6 bulan daripada bulan 4 ini, tapi ianya kalau sampai Disember dia adalah 9 bulan. Ada kemungkinan moratorium dilanjutkan sampai 9 bulan. Dan dalam surat tersebut juga mengatakan bahawa chances untuk the worst case, bank-bank dekat Malaysia suruh ready the worst sampai September 2021. Nah, sekarang saya nak beritahu kepada anda, dekat US 17 juta confirm sudah hilang pekerjaan dalam tempoh
bulan April ini saja. Sampai hari inilah 17 juta dah hilang pekerjaan. Dan dijangka di Malaysia ratusan ribu syarikat akan bungkus dan lingkup. Satu. Kedua, dijangka 2.5 juta manusia akan hilang pekerjaan. Kenapa? Satu, disebabkan syarikat yang tutup. Kedua, kerana terlalu lama di rumah, jadi syarikat atau bisnes ini sudah berevolusi kepada work from home dan mengecil, dia bukan mengecilkan operasi. Saya mengambil istilah dia adalah the right sizing, tulis. The right sizing. So bila syarikat sudah berevolusi kepada the right sizing yang sudah menguasai lebuh raya digital, highway digital tadi dengan logistik yang memang akan mengganas dan menggila, apa yang akan berlaku? Anda yang sedang melihat video ini, bantu saya share video ini, bagi likes dan bagi love, alright? Dan anda kena alert dulu ni Kalau kita tak nak berubah, kita akan diubah. Jadi apa yang akan berlaku pasca COVID ini? Dengar baik-baik. Ada 4 fobia yang akan berluasa. Pertama dipanggil fobia kepada keramaian ataupun crowd phobia. Orang dah tak nak berkumpul dan tak mahu berkumpul. Mana kata event dah tak ada, mall akan mengalami, akan turun gila-gila, sekolah orang tak nak pergi, universiti akan mula mengecilkan operasi, everything semua yang berkumpul orang sudah takut nak berkumpul. Kedua, fobia kepada apa? Fobia kepada sentuhan. Jadi bisnes-bisnes yang melibatkan sentuhan. Contohnya apa? Bisnes-bisnes yang melibatkan spa, melibatkan gunting rambut sentuhan, doktor, klinik gigi yang melibatkan sentuhan ni akan mula mengalami penurunan sebab orang takut disentuh. Nah, ketiga, fobia kepada bersin, batuk. Jadi bila orang batuk dan bersin, apa yang akan berevolusi? Pakaian akan berevolusi. Pakaian akan sudah mula menutup muka, menutup sebahagian. So akan ada macam-macam evolusi pakaian. Dan ketiga adalah hygiene, fobia kepada kotoran. Jadi bisnes berkaitan dengan hygiene akan naik. Akan ada, macam ni kena faham setiap kali ekonomi krisis akan sangat banyak bisnes yang mati dan bisnes baru wujud. Law of economy, every single thing yang going down akan ada benda yang going up. Itu adalah prinsip dia. Tak mungkin jatuh, semua jatuh tak. Dia ada benda jatuh, akan ada benda yang naik. Yalah, kedai tutup, online naik. Jadi siapa yang sudah bersedia di lebuh raya digital, dia akan naik. Nah, dengar baik-baik benda ni. Apa jadi adalah kali ini kita bukan berhadapan dengan ekonomi krisis, tapi dia plus health crisis. Kalau Malaysia, dia triple shot. Dia tambah dengan politik krisis. Jadi triple shot ni, apa kita kena buat? Memang badai dia sampai hujung 2021. So nasihat saya untuk anda, nombor 1, jaga duit keluar, tutup semua duit keluar. Yang mana ada pekerja-pekerja yang memang tak boleh buat kerja, memang kena cuti tambah gaji, memang kena tutup semua duit keluar baik-baik selama 6 bulan ini. Dah tutup, itu adalah dipanggil defend mode. Yang kedua, attack mode, kena buat, kalau bisnes dia ada memang dah tak boleh pergi, tambah bisnes baru. Ada kenalan-kenalan saya yang buat event, okay, ada kenalan-kenalan saya yang buat training, yang buat travel agency, dah tak boleh buat sangat. Mereka jual sayur, jual buah, apa yang boleh buat duit dulu. Jangan tunggu sebab takkan mungkin habis PKP bisnes akan baik. No, dia akan pergi drag sampai hujung tahun dan ada kemungkinan sampai September 2021. So jangan tunggu everything okay, you nak start business. No. Sekarang kalau yang mana ada hold dulu, tambah bisnes baru. Tapi kalau yang sedia ada ni masih lagi boleh run, macam Beyond kami masih lagi boleh berjalan seperti biasa. Jadi at the same time yang sedia ada, cuma kita bukan run bisnes seperti ada. Kita run bisnes tapi kita tukar model bisnes. Kami buat event tak ada. Jadi kami buat event online. Itu yang saya akan buat kelas online percuma pada hari Jumaat nanti. So follow lah Facebook saya Abdul Basit, IG saya Abdul Basit untuk mengetahui kelas percuma yang saya akan buat. Memang saya buat percuma je sebab saya dah tukar model bisnes. Okay. So 3 jam ke 4 jam macam itulah kita akan buat kelas untuk macam mana nak selesaikan survival mode untuk uruskan pekerja. So sebab saya yakin dan percaya hari ini orang akan mengecilkan operasi dan they will find a right
sizing untuk run operasi bisnes mereka. Itulah jawapan. Maaf tuan, panjang sikit. Tak apa. So saya ada soalan terakhir daripada kita punya penonton. This is last question sebelum saya lepaskan Tuan Basit. Makcik Kiah tanya maximum percentage share yang terbaik untuk kita offer kepada shareholder. Ni cerita ni kalau ada berapa shareholder lah. Macam mana nak pecah-pecahkan share? Nak pecahkan share ni dia ada banyak. Nak pecahkan share sebab apa? Dia ada 3 sebab nak bagi share. Nombor 1 sebab dia bagi duit. Kalau dia bagi duit, kalau banyak duit dia, lagi banyak dah share kita bagi. So maksimum berapa? 100% pun boleh bagi. Kalau dia boleh bagi 10 juta, bagi je lah. Bagi semua share, apa masalah? So maksimum, sebanyak mana yang you mampu bagi dan you setuju untuk bagi, boleh bagi. Kalau nak kata bagi 100%, bagilah. Apa masalah? Itu nombor 1. Atau nombor 2, kita bagi berdasarkan dia punya skill atau kemampuan dia atau kelebihan dia ada. Contoh, dia ada kemampuan dari segi ilmu teknikal, maka kita bagi 30%. Dia ada kemampuan dari segi PR ataupun kenal orang-orang tertentu untuk dapatkan projek, maka kita bagi share kepada dia berdasarkan skill, kebolehan ataupun rangkaian kenalan yang dia ada. Itu nombor 2. Atau nombor 3, kita bagi share sebab kita masih lagi nak pegang pegangan terbesar, maka maksimum 49 lah boleh bagi. Sebab pegangan terbesar 51. Kalau dia bagi 50-50, siapa yang paling besar? Jadi berbalik kepada ilmu pensyaratan. Nanti bergaduh. Dia tidak ada istilah share sama rata. Dia mesti ada seorang yang share terbesar. Kalau you masih nak menguasai dalam syarikat. Kalau you tak nak menguasai, bagi 100% pun tak ada masalah. Yang penting you setuju dengan harga yang ditawarkan. Ya Makcik Syah? Okey. Saya tahu saya masa pun kita ada 3 minit lagi, 3 minit. So last question. 3 minit, last question. Daripada Cik Isham, dia tanya selepas COVID siapa golongan yang ada duit dan mendapat economic cake? Boleh kita target mereka? Soalan terbaik kan? Saya suka Tuan Isham Hamburg. Saya yakin dia mungkin daripada Jerman. Baik, ada 4 golongan yang ada dalam pasaran tuan. Pertama, golongan tercekik. Golongan tercekik ni mereka yang bisnes enterprise, yang bisnes yang terkesan kena tutup. Golongan ini 20% ada dalam pasaran. Golongan tercekik yang memang kerja kena buang, bisnes tengah struggle tak masuk, bisnes enterprise, sales sikit, golongan tercekik. Ini ada 20%. Kedua adalah golongan yang selesa. Golongan selesa ni kerja kerajaan, orang yang buat bisnes, sale dia tak efek, malahan makin meningkat pula sebab online. Sebab ada saya punya student buat bisnes restoran, tutup restoran, buat online, sale double daripada buka restoran. Buka kedai runcit, tutup kedai runcit, jual bakery, jual dekat Shopee 4 kali ganda sale berbanding buka kedai. So naik, itu adalah orang yang selesa. Yang ni ada lebih kurang dalam 50%. Baik. Ketiga disebut sebagai golongan yang pesara, golongan mereka-mereka ini yang ada duit, investor, yang ada cash reserve banyak, mereka ni 5%. So 5% adalah mereka yang saya kategorikan sebagai golongan yang super selesa ataupun sangat banyak duit, investor, pesara yang memang dah tak tahu apa dah. Dan yang terakhir, nombor 4 adalah golongan yang disebut sebagai golongan muda, okey, ataupun mereka yang tak kisah pun apa yang berlaku, mereka ni ada 25%. Bahasa mudah macam tu kan, ketika 2008 ada golongan muda, saya lah ketika tu. Apa jadi kat pasar luar, aku beli macam biasa. Aku tak peduli sebab duit aku parent aku yang bagi. Duit aku, beasiswa aku yang bagi. Duit aku government tak faham kenapa government bagi 200 kat student. Apa student nak buat dengan 200 tu? Jadi mereka akan berbelanja seperti biasa. Ada 25% golongan. Worst case dia duduk rumah keluarga dia. Yes. Dan mereka-mereka yang baru kerja, yang dah ada kerja, tapi dia orang tak kisah pun, dia orang akan berbelanja seperti biasa. Dan saya nak bagi pada tuan, ada 80% market yang masih berduit, yang tak ada duit cuma 20%. Kenapa kita mengira nasi yang tumpah, kita lupa rezeki yang melimpah depan mata 80%, kita lupa nak ambil peluang ini. Sebab saya beritahu anda, bukan sahaja waktu sekarang atau pasca COVID-19, memang akan ada 80% berduit, 20% saja terjejas. Sebab kalau 100% terjejas, apa pun tak ada kat Malaysia ni. Alright?
Yes, betul. Dekat US, 17 juta orang hilang pekerjaan. Kena ingat, penduduk dia ada berapa ratus juta. 300 juta. So, baru berapa persen? So, always looking for the 80%. Kalau kata tak nak orang tua, tak nak orang muda. Yes, still have 50% orang berduit, bekerja, orang bisnes. Kek tu masih besar. Fokus kepada rezeki yang melimpah dan nasi yang tumpah. Betul. Okey Tuan, terima kasih banyak kerana bersama dengan saya pada malam ni berkongsi. Sama, Tuan. Minta maaf tadi ada masalah teknikal lah, kita cuba yang terbaik kan. Kalau ada orang nak tengok balik, pastikan cepatkan masa tu kepada minit yang ke-26. Okey. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana bersama dengan saya dan penonton kita pada malam ni. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi saya agak tak serik lah untuk bersama dengan saya. Mungkin kita ada topik lain yang lebih menarik untuk kita bincangkan. Boleh. Berapa orang live bersama kita Tuan? Saya tak nampak. Apa dia Tuan? Berapa orang yang live bersama kita ni? Bersama dengan kita yang dekat saya yang saya nampak dalam 40 tapi bila dia streaming tu sebab FB dia tak bagi nilai sebenar. Lepas dah habis ni kan baru nampak. Baik. Tapi yang jangan lupa share. Jangan lupa share sebab saya yakin dan percaya apa yang kita share ini boleh bantu anda, boleh bantu bisnes anda, boleh bantu orang lain dapat manfaat dengan perkongsian ini. So tekan button share di bawah dan mention rakan-rakan bisnes anda, suruh dia jam terus ke minit 26. Okay. So terima kasih sekali Tuan. So insyaAllah kita berjumpa lagi pada waktu yang ketiga lain lah. Terima kasih juga Tuan Zaidi kerana menjemput saya yang anak muda yang tak tahu apa sangat ni. Terima kasih The Legend panggil ni, it's a bit honor. Saya sangat bertuah sebab Tuan Zaidi pakar kewangan Malaysia menjemput Abdul Basit untuk bersama-sama dengan follower-follower urus insan semua insyaAllah. InsyaAllah. Kita tak ada, sebenarnya nak ikutkan tak ada yang pakar pun. Kita ni bukan sama je. Yang penting kita share apa yang kita tahu dan insyaAllah dapat benefit untuk orang lain. Betul Tuan. Okay. So Assalamualaikum Tuan, kita jumpa lagi. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, itu dia Tuan Abdul Basit daripada Beyond Success. Harap-harap dapat belajar sesuatu pada malam ni bersama dengan beliau. Macam saya sebutkan tadi, minta maaf sebab ada masalah teknikal pada minit ke 17, 18 macam tu. So lepas ni boleh skip ke boleh ulang balik video ni dan mungkin skip ke minit ke 26 lebih pada pengisian lebih menarik. Selepas tu saya cuma nak shout out bagi mereka yang ingin mendapatkan buku Forensik Kewangan ni. Macam biasa, sila share, sila tag mereka yang tuan rasa dapat manfaat daripada video ni pada malam ni, kemudian screenshot dan letak di ruangan komen. InsyaAllah admin saya akan pilih. Minggu lepas saya dah senaraikan pemenang buku ni. Okay, insyaAllah minggu ni kita akan ada lagi pemenang. So kita pilih pemenang setiap hari, tapi saya akan umumkan di akhir minggu lah, sekali umum kan, senang cerita. Okay, bagi mereka yang ingin mengikuti saya untuk Facebook Live bersama saya bersiaran daripada Isnin sampai Jumaat sekitar jam 8.45, 9 malam, selama sejam lebih kurang, bergantung pada keadaan dan situasi tetamu lah. Okay, ada masa ada tetamu, ada masa saya seorang. Bagi mereka yang ingin saya kupas tajuk-tajuk tertentu, tolong tulis di ruangan komen apa tajuk yang anda ingin saya kupas. Kalau saya tak boleh kupas seorang-seorang, kalau ilmu saya terhad untuk tajuk tersebut, insyaAllah saya akan cuba cari tetamu yang sesuai dengan tajuk tersebut. Okay, so letakkan tajuk yang ingin saya kupas di ruangan komen. InsyaAllah nanti saya baca dan saya lihat, dan kalau dapat saya persembahkan dengan tuan-tuan dan kongsikan tuan-tuan, insyaAllah saya akan lakukan. Oleh itu, saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang sudi menghadiri FB Live pada malam ni. InsyaAllah kita akan bersiar lagi pada malam esok. Tapi malam esok tajuk dia menarik. Malam esok tajuk dia adalah copywriting power. Apa copywriting power yang kita boleh gunakan semasa konflik ni. Macam mana nak buat sale cepat dengan copywriting power tersebut. So saya mengundang tetamu Sifu Copywriting. Saya rasa nanti kalau saya sebut nama ni ramai yang kenal, biarpun beliau underground, tapi sale beliau mencecah jutaan ringgit. Okay, so nak tahu
bagaimana nak buat copywriting power bagi mereka yang berniaga online terutama. InsyaAllah kita jumpa pada malam esok bersama dengan tetamu saya. Okey, sekitar jam 9 malam bersama saya Zaidi Ismail, Juruterma Forensik Wang Anda. Assalamualaikum, kita jumpa lagi malam besok.